Untuk kelas kita hari ni, kita akan buat soalan rumusan. Tapi sebelum tu kita akan buat ulang kaji sikit lah tips-tips untuk jawab soalan rumusan ni. Rumusan ni sebenarnya senang. Kamu boleh dapat markah tinggi kalau kamu betul-betul faham soalan. Kamu tahu tips-tips untuk jawab soalan, boleh dapat markah yang tinggi. Okay, first kali apa yang kamu kena tahu dalam rumusan ni, kamu kena pandai mencari dan mengenal pasti isi-isi utama dalam petikan. Lepas tu kamu kena pandai asingkan isi utama dan isi sampingan, huraian dan bukti. Okay, lepas tu kamu kena pastikan juga rumusan kamu tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, arahan dia cakap tidak boleh lebih dari 120. Jadi kamu kena pastikan kamu punya rumusan tu tidak melebihi 120 patah perkataan lah. Lepas tu jumlah isi minimum kamu kena ada 8. 6 yang tersirat, lagi 2 tersurat. Boleh tulis lebih kalau kamu tidak melebihi patah perkataan dia. Bolehlah tulis 9 isi, tapi kamu kena pastikan tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, lepas tu kamu tidak boleh memetik bulat-bulat daripada isi tu, bulat-bulat daripada soalan, daripada petikan. Kamu kena ubah suai sikit. Tidak boleh copy terus, tulis balik semua dah boleh. Kamu kena tambah sikit lah. Kalau macam tidak pandai ubah ayat tu, tukar sikit, kamu tambahlah penanda wacana. Okey. Lepas tu rumusan ni sebaik-baiknya ditulis dalam 4 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan yang isi tersurat tu, lepas tu perenggan ketiga isi tersirat, akhir sekali kesimpulan. Jadi kamu ada 4 perenggan. Okey, kita tengok yang pendahuluan pula. Dalam pendahuluan ni kena ada apa? Okey, first kali kamu kena baca dan fahami arahan soalan dengan teliti. Kemudian kesan bahagian isi tersurat. Pastikan kata kunci yang terdapat dalam arahan isi tersurat. Okey, kamu garislah. Kalau boleh garis kata kunci itu. Lepas tu gantikan kata kunci tersebut dengan perkataan yang seerti dengannya. Okey, yang ni kamu kena buat untuk dapatkan markah pendahuluan yang penuh. Pendahuluan ni ada 2 markah. Kamu kena betul-betul dapat 2 markah tu. Untuk dapatkan 2 markah tu, first kali kamu kena tukar kata kunci tu pergi perkataan yang seerti dengannya. Contoh kata-kata kunci yang kamu kena ingat. Yang ni kalau boleh kamu hafal lah. Kalau tidak boleh hafal, fahamlah. Okey, contoh kalau macam contoh kata kunci dia cakap faktor. Okey, kamu kena gantilah dengan sebab, punca, elemen yang sama maksud dengan dia lah. Macam kalau contoh soalan cakap akibat, kamu ganti dengan kesan, impak, implikasi, natijah. Ni semua ni maksud yang sama dengan akibat. Kalau soalan minta keistimewaan, kamu ganti dengan kelebihan, faedah, manfaat, kebaikan, kepentingan. Kalau kelemahan, ganti dengan keburukan, kekurangan, kekangan, halangan, batasan, masalah. Kalau peranan pula, ganti dengan fungsi, tanggungjawab, tugas. Kalau langkah-langkah, ganti dengan cara-cara, faedah, usaha-usaha, tindakan-tindakan, pendekatan, strategi, modus operandi, semua ni. Okey, yang ni kalau boleh hafal. Kalau tidak, hafallah 1-2 supaya kamu boleh senang tidak buang masa untuk fikir. Okey, contoh kita tengok contoh soalan ni. Contoh soalan ni cakap baca petikan dengan teliti, kemudian buat rumusan tentang faktor-faktor penderaan pembantu rumah dan kesan penderaan terhadap mereka. Okey, kalau kamu tengok faktor-faktor di situ tu, itu adalah kata kunci isi tersurat. Lepas tu kesan tadi tu kata kunci untuk isi tersirat. Jadi kita tengok macam mana cara untuk tulis pendahuluan ni. Okey, kamu punya pendahuluan kamu mesti mulakan dengan petikan ini membincangkan ataupun membicarakan, menyatakan pun boleh, mana-manalah sama juga. Lepas tu sambung dengan sinonim yang kamu tukar tadi tu. Contoh macam soalan tadi tu kan faktor-faktor, gantilah dengan sinonim yang faktor-faktor. Kalau kamu tengok sebelum ni, faktor-faktor tu sinonim dia sebab, punca, elemen kan. Jadi kamu buatlah contoh kamu punya pendahuluan akan jadi macam ni.